Siapa dia? Alladzina yakhshawna rabbahum, orang yang takut kepada Tuhan mereka. Jadi bila dia dengar je atau dia baca, dia jadi takut. Boleh tak? Boleh. Saya pernah try, saya ulang lagi, banyak kali saya ceritakan dengan anak saudara saya. Saya baca kepada dia terjemahan Al-Quran dia terus menangis, tuan-tuan. Terus melalak. Budak umur 5 tahun. Dia masih suci lagi. Jadi bila dia dengar je tentang ayat-ayat Al-Quran, tentang ayat azab aja, menggigil dia, tuan-tuan. Menggigil, menggeletar, menangis dia. Jadi boleh saja. Sebenarnya boleh saja. Kalau orang, tuan-tuan sekarang tak nangis, muka semua relax semuanya. Kalau kita boleh nangiskan seseorang, boleh takutkan seseorang, boleh sayukan seseorang, sedihkan seseorang itu. Macam kita ni, orang tua saya tak tahulah. Tapi budak, kalau kita bagi program motivasi, sekejap lagi satu kelas boleh menangis, satu camp boleh menangis. Pasal apa? Asal motivasi itu cakap tentang mati. Mak kau akan mati, bapak kau akan mati. Ini contoh ni, mak kau punya jenazah gini. Budak dah melalak lah. Memang nak cakap tentang mati, siapa tak nangis? Kita cakap awak satu hari akan mati. Budak ni, dia bukan orang tua. Kita cakap mati pun tak menangis juga. Budak ni, betul tuan-tuan. Kalau cakap tentang mati dengan budak dia akan nangis. Jadi tuan-tuan pula, saya ingat orang tua ni satu dia yang boleh menangiskan dia. Kalau cakap tentang ibu dia, tentang mak dia, tentang ayah dia. Wah, dia so far lah khutbah tentang ibu, satu surau boleh menangis, satu mesti ada orang yang menangis kalau khutbah tentang ibu. Khutbah tentang neraka selamba je. Khutbah tentang azab, siksaan semua tak boleh menangis. Tapi tentang ibu memang menangis. Kalau tentang ibu dia teringat. Jadi yang saya nak cakap ni, kita dengan mendengar je kita boleh jadi takut, boleh jadi takut sebenarnya. Tapi kenapa kita tak takut? Kita tak takut. Itu cara kita membaca Al-Quran tak sama dengan cara awliya Allah, wali-wali Allah. Senang. Al-Qatadah kata ini adalah untuk wali-wali Allah, orang yang dekat dengan Allah SWT. Mereka membaca Al-Quran, mereka akan menangis bila membaca Al-Quran. Bila baca Al-Quran, dia boleh menitis air mata dia bila baca Al-Quran. Pasal cara kita baca dengan cara mereka baca tak sama. Jadi Allah SWT terangkan cara yang sebenar dalam membaca Al-Quran. Terutamanya dia jadi takut ni, terutama ayat-ayat azab, ayat-ayat tentang siksaan. Kita dengar setiap hari ayat-ayat tentang siksaan. Wailul likulli humazatil lumazah. Itu ayat paling keras sekali, tuan-tuan, tentang siksaan. Tapi kita memang tak load dah. Kita cakap tak tembus hati kita benda tu. Benda tu tak tembus. Kita ada masalah macam-macam lah. Kenapa kita tak takut? Mengapa orang lain boleh takut? Jemaah takkan aku nak menangis depan jemaah gini semua. Kita agak solat jemaah mungkin excuse lah. Takkan nak menangis sebenarnya. Okey, sendiri tempat rumah. Ada tak pernah tak baca Al-Quran menangis bila membaca Al-Quran? Bila membaca Al-Quran menangis, atau dalam solat ke, di luar solat ke, tak ada. Kita cara kita baca tak benar. Cara kita baca ni tidak sebagaimana yang Allah SWT kedaki. Jangan give up bang. Ke arah situ. Sampai Disman ada juga menangis dengan baca Al-Quran. Jangan sampai setahun ni ada tak menangis bila baca Al-Quran? Setahun ni apa macam daripada Januari sampai sekarang ni. Bulan apa? Bulan Ogos. Ada tak menangis bila dengar Al-Quran atau bila baca Al-Quran? So far belum ada. That means ada ciri-ciri hati kita keras. Hati kita ni keras. Ada ciri-ciri, ada penyakit lah. Penyakit apa? Qaswah. Hati kita keras. Macam mana tak boleh menangis dengan Al-Quran? Jadi kena usaha barulah kita dapat kelazatan di dalam membaca Al-Quran. Itu mula-mula
hati menjadi takut, terutamanya bila masuk ayat-ayat azab. Bila masuk ayat-ayat azab dia, hati jadi takut. Kemudian summa talinu juluduhum, kemudian hati mereka menjadi lembut. Wa qulubuhum ila dzikrillah. Kemudian bukan hati mereka, kulit mereka. Talinu juluduhum, kemudian kulit badan mereka menjadi lembut, serta tentram hati mereka ila dzikrillah, itu kepada zikrillah, mengingati Allah Subhanahu wa taala. Ada dua tafsiran dia. Imam Tabari dia cakap begini, mula-mula dia takut. Mula-mula bila dia dengar ayat Quran, dia takut. Dan lepas tu dia tenang. Kulit dia atau hati dia tenang itu ila zikrillah, iaitu kepada mengingati Allah. Imam Tabari dia tafsirkan ila zikrillah itu dengan mengamalkan kitab Allah. Dengan mengamalkan kitab Allah, ila zikrillah, ila kitabillah, dengan mengamalkan kitab Allah. Contohlah kita kata, awak tak bayar ni, awak kena saman gini. Awak kena saman, awak akan disaman, kalau tak akan pergi ke mahkamah gini semua. Kita dah takut, kalau aku tak bayar ni macam mana? Bila tenang, bayar. Bila bayar je, hati pun tenang. Tenang, begitu hati aku. Tenang. Tadi ancaman kan, warning kan, kena warning. Bila amalkan, hati terus tenang. Itu satu tafsiran ila zikrillah. Jadi dengan kita amalkan Al-Quran, hati tenang dah tak takut lagi. Tadi takut, lepas tu dia amalkan, dia hati dia tenang. Itu satu tafsiran. Lagi satu tafsiran kata ulama, hati ni takut ni bila ayat-ayat azab, bila ayat-ayat siksaan, hati ni takut. Tetapi kemudian ada ayat-ayat rahmat. Allah Subhanahu wa taala merahmati, mengampuni, mengasihani, hati terus tenang dengan sifat-sifat Allah yang penuh dengan rahmat. Jadi bila jadi ada kita nak jaga style membaca Al-Quran ni, satu takut, satu harap. Satu takut, satu mengharap. Tak boleh tak ada emosi, tuan-tuan. Tuan-tuan pernah baca buku tapi tak ada emosi. Ada buku cerita tapi tak ada apa-apa, baca buku cerita sampai habis, tak ada. Apa perasaan kau? Tak ada je, sama je. Kalau baca cerita buku hantu macam mana? Takut lah kalau baca buku apa ni, kita cakap apa sajalah buku mesti ada emosi kita. Emosi kita sedih. Ada orang boleh menangis. Aku menangis baca buku je, menangis, sedih. Kita dengar je sampai menangis. Ada orang lepas pilihan raya ni banyak menangis bila dengar orang tu cakap aja, menangis terus mengundi balik, dia jauh mengundi. Bila Sanusi cakap orang dari Taiwan balik, orang dari Hong Kong balik, itu punya kata-kata memang gila punya. Ramai orang tersedar dengan kata-kata tu sampai menangis orang balik diundi bila dengar kata-kata. Jadi dia yang boleh yang menyuntik ke emosi kita, dengar ke, baca ke, apa ke boleh. Tapi kenapa Al-Quran tak boleh? Kenapa? Bukan Al-Quran tak boleh, bagi kita lah. Bagi kita Al-Quran tak boleh kita jadikan kitab yang kita bila baca ni. Jadi cara kita baca tu salah. Dari kita baca Al-Quran apa? Nak pahala. Itu aja baca Al-Quran, nak pahala. Memang dia baca Al-Quran apa? Tak nak tahu apa cerita, tak nak tahu tentang ni, tak ada. Aku baca Quran nak pahala je lah. Janji dapat pahala. Takut ke harap itu lain cerita lah. Itulah tepi lah. Janji aku dapat pahala. Jadi dia buat baca Quran untuk dapat pahala je. Begitulah. Kita solat apa nak dapat pahala. Solat ni, solat tu, khusyuk ke tak khusyuk ke apa ke, itu tolak tepi lah. Janji pahala masuk. Jadi betul tak? Janji pahala masuk. Nak pahala itu kita baca Al-Quran ni untuk pahala. Memang sampai hari kiamat pun hati pun tak itu. Tapi kalau kita tukar
niat kita dalam membaca Al-Quran, apa yang kita nak daripada Al-Quran. Kita nak peringatan Allah, kita nak hati kita takut, kita nak hati kita tenang, mengharapkan rahmat Allah SWT. At last kita akan capai juga. Dan tak mustahil tuan-tuan, tak mustahil. Tadi saya kata itu baca terjemahan aja. Baca terjemahan aja dia boleh menangis. Mat Saleh ni dia baca translation dia menangis tuan-tuan. Ada cerita. Dia baca terjemahan aja Al-Quran, itu dia belum masuk Islam, dia boleh menangis. Dia boleh menangis saja. Macam mana orang Mat Saleh ni dia boleh menangis ni bila baca Quran? Kita yang dah Islam ni tak boleh menangis. Dia pun belum Islam lagi. Ada masalah dengan kita. Kita banyak main-main, tak serius dalam Al-Quran ni. Banyak main-main dan tak serius dengan Al-Quran. Dia punya pulangan pun itulah dapat. Tak dapat apa-apa daripada Al-Quran, melainkan sekadar main-main aja. Main aja. Jadi kalau kita tengok orang ni, dia baca Al-Quran ni macam budak kita baca buku novel ke apa. Dia baca buku novel betul-betul dengan perasaan dia bila baca Al-Quran. Sebenarnya boleh. Kita je kadang kita ingat baca Al-Quran tu ibadat ni bukan ibadat. Dia adalah Allah SWT bila berfirman itu direct kepada hati itu. Direct kepada qulub. Direct kepada hati. Hati yang apa? Hati yang benar, hati yang suci, hati yang bersih. Budak kalau kita baca pun dia boleh menangis, hati dia bersih. Kita punya hati dah diselaput dengan macam-macam, terus takluk, tak boleh masuk dalam hati kita ni. Tebal sangat, dah keras sangat. Jadi Allah SWT kata, dzalika hudallah. Dzalika hudallah. Itulah. Itu tu apa tu? Menunjuk kepada apa? Itu. Kalau saya cakap itulah petunjuk Allah. Itu apa? Kalau saya cakap itu, itu dia. Betul? Apa? Itu dia. Itu dia orang dia. Kan itu siapa kan? Kan? Itu dia orang dia tuan-tuan. Itu dia orang dia. Kalau saya cakap itu dia orang dia, tuan-tuan pertanyaan apa? Siapa itu? Itu dia orang dia. Siapa itu? Jadi Allah cakap itu dia. Itu dia petunjuk Allah. Siapa itu? Atau apa itu? Itulah petunjuk Allah. Apa itu? Jadi itulah petunjuk Allah. Dua tafsiran. Dan ada tiga tafsiran. Satu, ayat yang kita baca dia terbagi kepada dua. Satu, Allah jelaskan tentang Al-Quran. Nazzala ahsanal hadith kitaban mutasyabiha mathaniyah taksya'iru minhu julud. Satu bahagian tadi kita cakap tentang Al-Quran. Tentang Al-Quran yang berulang dan serupa dia punya isi kandungan dia. Itu tentang Al-Quran. Yang kedua, Allah ceritakan tentang pembacanya atau pendengarnya yang takut, yang tentram hati dia, yang tadi takut, mula-mula takut, tentram. Jadi dua perkara tu. Jadi kata ulama pertama, itu adalah petunjuk Allah, adalah first kali adalah Al-Quran. Al-Quran itu adalah petunjuk Allah. Yahdi bihi man yasha. Yang Allah SWT memberi petunjuk siapa yang dikehendaki. Satu. Yang lagi satu punya pendapat, itu adalah orang dia, bukan kitab dia. Orang dia tu, itu petunjuk Allah. Macam mana dia boleh menangis bila baca Al-Quran, dia boleh sedih, dia boleh takut, dia boleh tenang, dia boleh tenteram. Itu adalah hidayah Allah SWT, hidayah taufik kepada dia, yang Allah SWT berikan kepada dia. Yang pendapat ketiga, dua-dua tu, kitab dan juga pembacanya, pendengarnya, dua-dua ni adalah hudallah, petunjuk Allah SWT. Kita ambil kitab dulu. Jadi Al-Quran itu adalah petunjuk Allah, yahdi bihi, yang Allah beri petunjuk dengannya. Jadi cara Allah nak beri kita petunjuk dengan apa? Dengan apa? Ini tak ikut. Dengan apa? Al-Quran, dengan kitab Allah. Macam mana Allah nak bagi kita petunjuk? Dengannya, dengan Al-Quran. Jadi Allah memberi petunjuk dengan dia man yasha, siapa yang dia kehendaki. Jadi cara Allah SWT beri petunjuk, kau dah dapat petunjuk belum? Hari ini ada dapat petunjuk. Hari ini ada dapat petunjuk tuan-tuan. Dari pagi bangun tadi, apa petunjuk dia? Apa? Hari ini
Baca Al-Quran. Petunjuk dia. Jadi orang kata dapat. Hari ini dapat petunjuk. Apa petunjuk dia? Apa petunjuk dia? Kalau dia tak baca Al-Quran, petunjuk apa? Kalau tadi pagi dia baca Al-Quran, dia faham Al-Quran, dia tadabbur Al-Quran, dia dengar Al-Quran, itu petunjuk. Jadi dia dapat petunjuk. Jadi dengan Al-Quran ni Allah SWT beri petunjuk. Sebab kadang kita kita tak tahu macam mana Allah beri kita petunjuk. Macam mana orang bukan Islam ni dia masuk Islam. Dia baca Al-Quran, dengan Al-Quran tu Allah bagi dia petunjuk. Kita pun sama juga dengan dia baca Al-Quran je kan. Kawan saya dia baca Al-Quran surah Al-Baqarah, terus dia masuk Islam. Habis surah Al-Baqarah dalam bahasa Cina lagi dia baca, terus dia masuk Islam. Dengan Al-Quran tu Allah bagi dia petunjuk. Kalau dia duduk saja-saja gitu, Allah nak bagi petunjuk, macam mana dia dapat petunjuk? Kalau duduk depan TV, apa dapat petunjuk? Petunjuk apa? Jadi dengan kena buka kitab lah, kena buka kitab Al-Quran, kena baca, baru dapat petunjuk. Macam mana nak dapat petunjuk daripada Allah? Kita minta ihdinas siratal mustaqim, ihdi ya Allah, berilah aku petunjuk, berilah aku petunjuk. Quran tak baca, nak petunjuk macam mana? Apa nak wahyu turun ke apa? Nak ilham turun ke apa ke apa? Macam mana nak dapat petunjuk? Betul tak? Buka Al-Quran, dapat petunjuk. Buka Al-Quran, satu muka surat je. Bukan cakap satu muka surat, satu ayat aja. Buka handphone, satu ayat aja. Baca je, oh Allah SWT beri kita petunjuk. Apa petunjuk dia? Dalam dalam ayat tu. Hari ini kita dapat petunjuk apa baru ni? Apa petunjuk dia? Takut bila membaca Al-Quran. Kita dapat petunjuk tentang Al-Quran ni kitab yang berulang-ulang tu. Jadi dengan kita baca Al-Quran baru dapat petunjuk. Mana nak dapat petunjuk tanpa baca Al-Quran? Satu dengan Al-Quran ni satu golongan dapat petunjuk. Dengan Al-Quran ni juga wa may yudlilillahu fama lahu min had. Siapa yang Allah sesatkan, maka tiada siapa pun yang dapat memberi dia hidayah. Jadi dengan Al-Quran ni, satu orang ni dapat petunjuk, satu orang boleh sesat dengan Al-Quran. Dengan Al-Quran. Macam mana? Dia ada Al-Quran di rumah dia, dia ada Al-Quran di sisi dia, dalam handphone dia, tapi dia sesat juga. Macam mana tuan? Tak baca lah. Macam orang ada kompos, aku sesat lah. Kau tak tengok kompos ke? Tak lah. Kompos tu mana? Dalam bank. Kita cakap bahalul betul. Ada kompos tak nak tengok. Itu nak cakap aku sesat. Tengok kompos lah. Apa masalah? Jadi ada orang yang sesat, dengan ada Al-Quran pun dia sesat. Pasal dia tak buka, tak baca. Itulah dia sesat. Jadi bila dia tak nak, apalagi dia baca, dia tolak. Dia ada dua golongan. Satu langsung tak nak baca. Sesat. Itu style Nasrani. Nasrani dia sesat pasal dia tak tahu. Dia tak tahu apa Al-Quran. Bukan Nasrani lah. Orang ni tak tahu apa Al-Quran pasal dia tak ada ilmu tentang Al-Quran. Dia sesat lah. Orang yang tak ada ilmu, dia sesat. Lagi satu punya style, dia baca Al-Quran tapi dia tolak. Tapi dia tak nak terima. Ini Yahudi. Style Yahudi. Dia baca Al-Quran aja, baca ayat riba. Ini riba. Besok pergi kerja juga. Besok pergi kerja, muamalah dalam riba juga. Pasal apa? Dia tak nak terima. Sesat juga. Dah ada Al-Quran pun boleh sesat juga. Boleh tuan-tuan. Ini dah ada Al-Quran. Dengan datang Al-Quran tu, ada orang dapat petunjuk, ada orang yang sesat. Na'udzubillah min dzalik. Kita mohon perlindungan Allah SWT. Kita nak cakap ini petunjuk dan hidayah adalah di tangan Allah SWT. Pasal dia tak buka Al-Quran. Bila dia tak buka Al-Quran, macam orang tu lah, dia tak buka manual. Dia tak buka manual. Sesat, tak tahu apa nak buat. Satu hari tu, ni cerita sikit lah kasih interesting sikit lah. Cerita dia, budak-budak ini mesti cakap yang itu lah, yang kita suka Ustaz. Yang tafsir tu, tadabbur tu kita tak suka. Yang dia punya sideline tu dia suka. Saya dengan anak saya tuan-tuan, ada dapat call seorang ibu kepada kawan anak saya ni, dia punya kereta dia itu bocor di dekat dengan Hidayah tu,
bocor, saya bawa pergi lah dengan anak saya, dengan anak saya. Lepas tu ada seorang dah sampai, dia dah buka tayar. Sekarang spare tayar tu tempat belakang. Orang ni yang dah buka tayar yang bocor tu nak keluarkan spare tayar tu, tapi tak boleh. Dia tak tahu, ini pasal kereta baru, kereta apa tak tahu lah, tapi baru, brand new. Dia baru. Dia buat. Saya pun cuba tak boleh keluarkan spare tayar ni. Macam mana nak keluarkan spare tayar ni? Dah tengok tak? Jadi tak ada apa-apa. Anak saya cakap, tengok manual lah. Betul juga. Tengok manual, dalam masa 1 minit kita boleh keluarkan. Manual cakap macam mana nak keluarkan tayar, spare tayar. Tengok je, ikut petunjuk, ikut kitab aja, settle masalah. Yang tadi tu bingung terus. Sesat dah kita. Sesat tadi. Tapi dengan ikut Al-Quran aja, kita akan dapat petunjuk. Baru kita tahu, oh rupanya gini. Masalah kita ni, selesai dia macam gini. Tuan-tuan rasa fobia dengan Islam. Oh Islam macam gini macam mana? Pasal apa? Pasal tak baca kitab Allah. Kalau kita baca kitab Allah, semua jawapan di dalam kitab Allah. Semua jawapan apa saja tuan-tuan. Semua jawapan. Isu apa pun dalam kehidupan kita. Kalau nak cakap tentang, kalau boleh cakap tentang politik, kalau boleh lah. Memang tak boleh cakap politik. Kalau boleh cakap politik, di masjid dan di surau, dah settle masalah kita. Kalau boleh cakap tentang politik, pasal tak boleh je. Itu yang tak settle dengan Al-Quran. Tak settle masalah kita dengan pasal kita tak balik kepada Al-Quran, tak buka Al-Quran, atau tahu Al-Quran tapi tolak, tak nak ikut Al-Quran. Alhamdulillah. Balik kita nanti lagi masa, saya hutang 2 ayat, 3 ayat banyak hutang. InsyaAllah ta'ala 1 ayat saja tak apalah. Dan satu ni menjadi peringatan bagi kita, bagi saya dulu lah tuan-tuan. Cara sekali kitab Al-Quran ni dia boleh bagi kesan kepada kehidupan seorang itu, tapi cara baca nak kena betul. Baca dengan menangis, baca dengan tunduk kepada Allah SWT, nak petunjuk daripada Allah SWT, mengharapkan rahmat Allah SWT, mengharapkan segala jawapan di dalam Al-Quran, baru dapat dia punya petunjuk dia, jawapan dia. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang Allah SWT beri petunjuk. Kita dah datang ke surau ini, dengar Al-Quran, nak dengar, kita minta. Lepas ni kita minta petunjuk, ihdinas siratal mustaqim. Kita minta petunjuk daripada Allah. Nabi sendiri yang turun Al-Quran, ihdini. Di malam hari Nabi cakap, berilah aku petunjuk. Nabi sendiri mohon petunjuk daripada Allah SWT. Apa lagi dan kita. Kadang perkara yang paling penting sekali kita tak minta dalam doa kita adalah petunjuk. Padahal itu perkara yang paling penting sekali adalah hidayah. Kita minta hidayah dan kita mohon dijauhkan daripada kesesatan. Jangan hati kita, Allah SWT tutup hati kita daripada Al-Quran. Kadang tak buka Al-Quran, berhari-hari Al-Quran pun tak baca. Alhamdulillah, kita mohon perlindungan Allah SWT daripada hati yang disesatkan dengan Al-Quran ini, itu dengan tidak membacanya. Wallahu a'lam bishawab. Aku lupa dikata astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.